Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sebelum saya memulai majlis ini, tidak rekod ke? Okey dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan para sahabat yang diredai Allah. Yang dihormati Ustaz Ihsan bin Abdul Halim selaku tetamu jemputan kita bagi menjayakan program Temu Ramah Memanah kita pada hari ini. Seterusnya sebagai pemula acara, kita mulakan program Temu Ramah kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengurniakan keberkatan dan keredaan kepada kita. Baiklah, program ini merupakan sebuah sesi temu ramah khas bersama tokoh memanah yang telah dipilih oleh saya sendirilah, kami sendiri sebagai tetamu jemputan. Temu ramah ini diberi tajuk karakter seorang atlet memanah profesional, yang mana tajuk ini sesuai dengan tujuan utama dan objektif temu ramah ini, iaitu untuk memberi sedikit sebanyak pendedahan tentang sukan memanah kepada para pelajar dan masyarakat awam. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz Ihsan bin Abdul Halim untuk perkenalkan dirilah sedikit secara ringkas. Okay, baik, terima kasih kepada saudara Arif bin Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, alhamdulillah, sedikit perkenalan dirilah. Nama saya Ihsan bin Abdul Halim. Saya merupakan seorang jurulatih memanah di daerah Bagan Datuk. Bermula berkecimpung dalam sukan memanah sejak 2011 sebagai seorang atlet di Universiti Sains Islam Malaysia lah, yang saya digambarkan saudara Arif juga dari USIM juga kan? Ya, betul. Jadi saya kira super senior lah kat situ. Saya mula berkecimpung di sana, kemudian pada tahun 2015 saya bermula sebagai jurulatih di beberapa tempat, antaranya di USIM untuk co-curriculum, tak silap saya, tenaga pengajar sambilan. Waktu itulah tenaga pengajar sambilan di USIM, juga di KUIS. Dalam tahun yang sama di beberapa buah sekolah di sekitar Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Selangor. Pada tahun 2017 Disember saya pulang ke Bagan Datuk dan meneruskan minat saya dalam sukan ini dan menjadi jurulatih di sebuah sekolah agama, sekolah menengah agama Irsyadiyah pada tahun 2018, dan alhamdulillah 2019 saya dipilih sebagai jurulatih memanah perempuan, untuk perempuan bagi negeri Perak, bagi sukan Kesuma, iaitu kejohanan sukan sekolah-sekolah agama Malaysia pada waktu itu di Aduk Gajah. Jadi tahun 2020 dan 2021 kita tahu kita pandemik, diuji dengan pandemik COVID-19, so agak kurang sikit lah latihan memanah tu, ataupun diberikan peluang untuk latihan itu dijalankan. Tapi alhamdulillah pada tahun 2022 ini aktiviti memanah dapat dijalankan semula, dan pada tahun ini terakhir saya punya program yang berjalan adalah Kesuma juga, dan saya dilatih sebagai pengerusi teknikal dan pengurus bagi atlet ataupun bagi
Ujian Memanah Negeri Perak yang mana dijalankan di Johor lah pada tahun ini. UTM Skudai Johor. Itulah sedikit sebanyak latar belakang saya dalam aktiviti sukan memanah ni lah, ataupun sebagai jurulatih di dalam sukan ini. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih Ustaz sebab cerita sedikit sebanyak latar belakang Ustaz. Jadi seterusnya saya nak bertanya kepada Ustaz, dalam sukan memanah ni kan ada jenis-jenis yang biasa dipertandingkan. Jadi boleh tak Ustaz terangkan sedikit apa yang macam jenis-jenis memanah yang biasa dipertandingkan di kejohanan? Okey, baiklah. Untuk kejohanan pertandingan, kalau di Malaysia ataupun sebenarnya secara general lah, secara generalnya kita ada 3 ataupun dalam sukan memanah sendiri kita ada 3 kategori. Yang pertama traditional bow, traditional. Yang kedua ini pecahan daripada modern archery, archery modern, pemanah modern, iaitu recurve dan juga compound. Kalau yang recurve ni kita biasa tengok di sekolah-sekolah, Olympics ada compound. Dan compound ni pula kalau kita nak tahu macam mana bentuk dia, dia lebih kurang macam kalau tengok cerita Rainbow kan. Cerita Rainbow yang dipakai tu, dia lebih kepada mechanical punya busur. 3 jenis dipertandingkan. Jadi macam saya biasa dengar ada yang jenis tradisional. Adakah tradisional ni biasa juga dipertandingkan? Okey, kalau di dalam scene di Malaysia, setahu saya memang ada pertandingan yang dijalankan untuk tradisional. Cuma masih belum ada satu yang kita sebut sebagai specific law, undang-undang spesifik ataupun peraturan-peraturan pertandingan bagi memanah tradisional di peringkat antarabangsa. Maknanya kalau tradisional punya tournament ni, dia kebanyakannya dia depends on penganjuran. Tapi kalau modern archery, kita biasa akan mengikut WA punya rules lah. WA ni ialah World Archery Federation. Oh, jadi macam tu. Jadi okey Ustaz, kalau dalam memanah kan ada peralatan-peralatan yang dia perlu ada, macam contoh saya sebut salah satunya macam yang selalu letak kat tangan tu finger tap dah. Jadi apa lagi peralatan-peralatan yang perlu ada untuk kita pakailah semasa memanah? Baiklah, dalam sukan memanah, dari segi equipment, dari segi peralatannya, kita boleh pecahkan kepada 2. Yang pertama ialah peralatan memanah itu sendiri. Yang kedua ialah kelengkapan pada diri atlet pemanah. Kalau peralatan memanah itu sendiri, saya bagi contoh untuk memanah recurve sajalah ya. Memanah recurve, kita ada beberapa part-part di dalam peralatan tersebut. Antaranya saya boleh ceritakan, nanti boleh cari search lah nama-nama tersebut. Riser ataupun handle tu pemegang busur. Dia dalam busur dalam busur ada pemegang dia. Ada lim tu ialah yang dicantum pada handle tadi lah untuk membentuk sebuah busur. Kemudian ada sight tu ialah tempat untuk kita tenang untuk tenang. Lagi ada arrow rest, tempat letak arrow sewaktu ingin menembak, dan macam-macam lagi. Itu pada peralatannya. Dan juga satu lagi mesti yang wajib anak panah lah. Kalau tak ada anak panah, kita tak boleh nak menembak kan. Itu dari segi peralatan. Manakala dari segi kelengkapan keselamatan atlet pula, macam yang saudara Arif bagi tahu tadi, finger tap adalah salah satu daripadanya. Tapi kalau kebiasaan yang saya lihat, kalau untuk traditional archery, dia tak pakai finger tap, dia pakai thumb. Thumb tu ialah untuk jari lah, sebab cara menarik busur berbeza mengikut kategori. Sebab kalau tradisional kita pakai thumb, pakai jari kebiasaannya. Even ada juga yang tarik pakai 3 jari. Ada juga kalau dalam recurve archery kita pakai finger tap seperti yang saudara Arif bagi tahu tadi lah. Manakala untuk compound,
Compound pun kita tak pakai finger tap. Kita pakai mechanical release, sama ada dalam bentuk petikan menggunakan jari ataupun trigger macam pistol dan berbagai-bagai lagi. Dan selain daripada itu juga ada juga yang kita sebut sebagai chest guard, pelindung dada. Antaranya supaya tali tersebut tidak menarik pakaian kita sewaktu kita melakukan tembakan. Itu pun sama juga mengelakkan tangan kita daripada mengalami kecederaan disebabkan terkena tali kan. Apa lagi? Arm guard, chest guard, finger tap, lagi quiver. Quiver adalah tempat untuk meletakkan anak panah yang biasanya berada di pinggang. Ada lain-lain lagi lah. Okey, agak menarik ya peralatan-peralatan tu. Okey, seterusnya boleh saya tahu macam apa bajet untuk seorang beginner macam dia baru nak memula untuk dalam sukan memanah, jadi berapa anggaran bajet yang dia perlu ada untuk beli peralatan-peralatan? Ini antara soalan yang menarik dan agak crucial juga sebab dalam sukan memanah ni kita tak lari daripada apa-apa sukan pun sebenarnya. Tapi kalau sukan memanah ni kita tak lari daripada modal, bajet kan. Dan anggaran untuk peralatan memanah, kelengkapan penuh, saya boleh anggarkan untuk peralatan yang saya recommend lah. Saya boleh anggarkan daripada RM700 sehinggalah ke RM14,000. Tapi untuk beginner, seperti soalan yang saudara Arif bagi tahu tadi, untuk beginner kita ada juga, dia ada dua. Yang pertama kita menggunakan wooden bow. Wooden bow ni dia seakan-akan recurve tapi dia bukan ILF. ILF ni kita boleh sebut dia menggunakan limb socket. Limb socket ya. Tapi kalau yang wooden bow ni tak, dia just basic saja dan perlu cuma pakai nut saja. Maafkan saya tadi bateri nak habis tadi tulis. Okey. Pakai nut saja, pakai bolt saja kan. Jadi yang keduanya sama ada boleh juga menggunakan busur Roland snake. Roland snake ni dia macam busur simple saja. Dia memang satu one piece punya busur yang boleh untuk digunakan untuk belajar bagaimana teknik untuk memanah. Maksudnya cara untuk menarik kan. So dia punya anggaran tu lebih kurang macam tu lah. 700 tu maksud saya bukan busur sahaja. Busur termasuk dengan anak panah dan juga peralatan-peralatan keselamatan yang saya sebutkan sebentar tadi. Okay, Ustaz sebagai seorang pengalaman yang pernah menjadi seorang atlet dan pernah menjadi jurulatih, apa Ustaz boleh terangkan sikit tak latihan-latihan yang asas yang biasa atlet kena buat ataupun Ustaz selalu suruh atlet buat? Bila sebut tentang latihan ni, dia ada latihan yang kita sebut sebagai latihan umum dan juga ada latihan yang secara khusus. Yang khusus ni rahsia lah, kita kena bincang tepi lah kan. Tapi kebiasaannya untuk latihan dia ada beberapa komponen dalam latihan. Antaranya kita sebut sebagai komponen-komponen kecergasan. Sebab mana-mana sukan pun, bukan memanah sahaja, kekuatan fizikal, stamina, flexibility sangat penting bagi menyiapkan atlet itu untuk bersedia dalam melakukan sesuatu sukan. Jadi antara latihan yang saya biasa tekankan kepada atlet ataupun yang saya lakukan dahulu adalah latihan kecergasan lah. Antaranya latihan teras, yang mana latihan teras ni dia menguatkan ataupun menambahkan strength dalam badan peserta lah. Saya boleh tahu secara detail, panjang nanti cerita dia kan, tapi latihan teras lah nama dia. Yang kedua ialah latihan lita. Latihan lita ni adalah latihan yang meningkatkan stamina ataupun kata orang dia cardiovascular. Cardiovascular dia lebih kepada jantung lah. Yang ketiga adalah flexibility. Flexibility ni
latihan ini adalah berfungsi sebagai meningkatkan fleksibiliti badan supaya mengurangkan risiko kecederaan. Sebab kita lihat kalau orang yang mempunyai fleksibiliti yang lebih tinggi, dia kurang kecederaan berbanding orang yang tak ada fleksibiliti. Kita boleh ambil contoh macam gimnastik kan. Orang yang gimnastik ni fleksibel kan. Jadi walaupun dia boleh rotate badan dia pusing 190 darjah pun, masih lagi dia tak sakit. Tapi kalau yang kita ni yang kurang fleksibiliti, cuba nak buat flip ke apa dah sakit. Sebab tu fleksibiliti pun sangat penting supaya kecederaan tak kurang berlaku, bukan tak berlaku. Dan yang keempat ialah latihan mengikut sukan tersebut. Kalau di dalam memanah, kita ada sebut sebagai bow training. Bow training ialah latihan tarikan busur tanpa anak panah. Tarik, tolak dan ada beberapa jenis lagi lah latihan bow training. Itu adalah komponen-komponen kecergasan. Selain daripada itu juga latihan yang mungkin saya beri ialah menembak lah, latihan menembak. Maknanya setiap atlet ataupun pemanah yang berlatih, mereka perlu melepaskan anak panah sekurang-kurangnya 100 hari lah, ataupun mungkin boleh lebih, kita tengok pada masa dan waktu yang saya tetapkan dalam jadual lah. Selain daripada itu juga sebenarnya penting juga antara benda yang saya tekankan juga kepada pemanah-pemanah ialah tentang diet pemakanan. Diet pemakanan yang sihat pun sangat penting supaya kita tak berlaku dapat memastikan metabolisme dalam badan kita ni berjalan dengan baik lah, lebih kurang macam tu. Okey, terima kasih Ustaz atas huraian tadi. Dan terakhir, apa motivasi yang Ustaz boleh bagi ataupun nasihatlah Ustaz boleh bagi kepada orang-orang yang baru mula dengan sukan memanah ni ataupun dah telah bergelar seorang atlet? Okey. Pertamanya kita tahu dan saya yakin ramai juga tahu yang sukan memanah ini ataupun memanah itu sendiri adalah sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bukan kita umat Islam yang ini benda yang paling mudah kan, benda mudah yang boleh kita buat. Kalau bukan kita umat Islam yang kita kata mensyiarkannya ataupun melakukannya, siapa lagi? Kita lihat ramai di luar sana yang berminat dengan memanah. Walaupun kita nampak peningkatannya, pola peningkatan pemanah di kalangan umat Islam semakin meningkat dari zaman ke zaman, tapi pada saya kita perlu perbanyakkan lagi orang yang minat ataupun ambil tahulah sekurang-kurangnya dalam sukan ini. Selain itu juga bagi pemanah-pemanah yang baru berkecimpung, saya nasihatkan supaya banyakkan sabar, kuatkan, teruskan usaha, sebab pada saya anda semua dah berada di landasan yang betul. Cuma biasalah apa-apa pun perkara yang kita lakukan, pertama kena sabar kan. Yang keduanya kena banyak-banyak latihan lah, banyak latihan, bersabar, istiqamah dalam perbuatan, istiqamah dalam latihan. Dan yang paling penting, siapa pun jurulatih yang anda tekuni ataupun debani, taat. Maksud saya kita perlu percaya dengan jurulatih tersebut, yang sebab nama jurulatih kan mesti dia ada ilmu-ilmu tertentu. Sebab saya rasa antara saya dengan jurulatih yang lain, kami mempunyai dari segi dasar sama, tapi mungkin ada teknik-teknik yang berbeza yang kita sampaikan kepada pemanah. Jadi mungkinlah ada pemanah jumpa coach ni, lain ajar dia, jumpa saya lain ajar dia kan. Tapi jangan pernah sesekali merendah-rendahkan jurulatih-jurulatih yang ada. Sebab masing-masing tu adalah melalui pengalaman dan ilmu yang mereka ada. Jadi cuba ambil, serap, cerna dan juga cuba cari mana yang paling sesuai dengan diri kita untuk kita amalkan dalam kita punya panahan. Jadi itulah kot sedikit sebanyak motivasi ataupun kata-kata nasihat yang saya boleh sampaikan kepada pemanah-pemanah, lagi-lagi untuk pemanah yang pemula lah, baru nak berkecimpung dalam sukan ini.
Terima kasih kepada Ustaz Ihsan atas nasihat itu yang sangat bermanfaat tadilah. Sungguh banyak ilmu dan info-info yang menarik dalam suku memanah yang telah dikongsi oleh Ustaz Ihsan tadi. Okey, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Ihsan kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini dan berkongsi maklumat yang menarik dalam suku memanah. Saya harap sesi temu ramah ini akan memberi manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Dan akhir sekali kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As.